Jadi minggu lepas saya dia baca dia punya pengertian qada, kemudian dia pengertian qadar. Pengertian di Comedah saya baca minggu lepasnya. Pengertian qada ialah ketentuan sesuatu perkara. Ini jalanan Imam Asy'ari. Qada ketentuan, qadar perbuatan Allah. Saya biasa bawa terdahulunya qadar ketentuan Allah, qada perbuatan itu jalan Maturidi. Dalam buku ni pakai jalanan Imam Asy'ari. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku akan seseorang. Kesemuanya, comel tak ayat dia. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Ketentuan azali dia panggil. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tambah sikit lagi. Semuanya ditentukan oleh Allah pada azal, muafakat dengan ilmu. Dia nak comel situ. Selaras dengan ilmu. Apa yang iradat tentukan, ilmu tahu. Dia gitu. Ketentuan iradat, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Ketentuan Allah ni selaras dengan ilmu. Nak comel dia gitu. Kemudian qadar dalam kitab ni, pengertian qadar. Qadar ialah pelaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara, sama ada baik atau buruk, kesemuanya telah ditentukan Allah sejak azal. Maknanya apa ni? Pelaksanaan atas ketentuan. Tuhan buat itulah qadar. Kemudian dia pergi kepada jenis-jenis qada. Jenis-jenis ketentuan, ada dua ketentuan, muallaq satu, mubram satu. Muallaq ni dia buat gambar, budak belajar sungguh-sungguh, dia buat gambarnya, budak akad ni CJ dia tu, boleh 100% markah. Dia buat gambar hak muallaq. Hak mubram dia buat gambar, dia buat gambar, dia buat gambar hak muallaq je. Muallaq ketentuan yang tergantung. Dihurainya ketentuan Allah Ta'ala terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Contohnya berjaya jika berusaha mengubah nasib dan sebagainya. Ringkas saja. Macam sebut dah minggu lepas, ayat ringkas ni bergantung kepada huraian. Bergantung pada huraian. Tapi dia punya pengertian ni agak atau kata bergantung pada huraian. Kemudian qada mubram, qada yang putus. Ketentuan Allah terhadap sesuatu dan tidak berubah. Mubram putus, tak berubah. Contoh, setiap manusia pasti akan mati dan setiap makhluk akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Pasti akan mati. Hak tu tak berubah dah, hak tu hak mubram. Hak muallaknya hak boleh berubah, hak berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Contoh, berjaya jika berusaha mengubah nasib dan sebagainya. Sebab tu tadi apabila sebut berkaitan dengan pengertian qada, ketentuan Allah, Allah telah menetapkan segala-gala. Dia kena selaraskan dengan ilmu. Selaraskan dengan ilmu. Apa yang Allah telah tentukan, itulah apa yang Allah telah tahu. Allah Ta'ala menentukan sedia kala, Allah Ta'ala mengetahui pun sedia kala. Kalau kemas ini, ketentuan Allah yang bersifat iradat selaras dengan ilmu, macam nak berubah-berubah lagi. Kalau berubah kemudian, di mana letak ilmu Allah? Walha dikata qada, Allah telah menentukan sejak azal. Kitab buku ni kata Allah telah menentukan kesemuanya pada azal. Kesemuanya Allah Ta'ala tentu pada azal. Mana Allah Ta'ala tetap dah kedah pada azal. Lepas tu Allah ubah kemudian. Sebab kita ikhtiar usaha, bersungguh-sungguh, maka Allah ubah. Persoalan sekali, ikhtiar usaha tu bukan ketentuan Allah. Ketentuan Allah di iradat ilmu Allah tu mubrang belaka dah. Hak tergantung hanya di catatan malaikat, di luh ni. Luh hak kata tidak binasa ni. Allah perintah malaikat catat di luh mahfuz, ada yang mubram satu jalan, ada yang muallaq dua jalan. Hanya di catatan malaikat, di ilmu Allah nu mubram dah kedah.
Kalau Allah ubah ketentuan, di mana letak ilmu Allah? Sekali begitu, sekali begini. Lepas tu mana ketentuan yang mubram putus di lauh mahfuz, mana yang mu'allaq di lauh mahfuz, itu perkara gaib. Itu perkara gaib. Sudah fikirlah tu. Memang ada ketentuan yang mu'allaqnya, contohnya kalau dia usaha, dia akan dapat begiang. Tak usaha, nasib dia tidak berubah. Itu hanya tergantung di catatan malaikat di lauh mahfuz. Kalau dia usaha sungguh, dia berjaya. Kalau dia usaha lebih kurang, dia tak berjaya. Tergantung di situ. Sampai masa dia usaha sungguh, dia berjaya, itulah hak azali. Ataupun sampai masa dia malah usaha, dia pun gagal, itulah ketentuan azalinya. Makna apa? Hak azal tidak ada yang tergantung. Yang tergantung hanya di catatan malaikat di lauh mahfuz. Itu ya. Sudah kita cakap tu je. Simple saja. Sebab catatan azali, ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui. Catatan malaikat di lauh mahfuz, malaikat pun tahu sebab malaikat tukang catat, tukang jaga. Di catatan di lauh mahfuz ni lah ada yang mubram satu jalan, ada yang mu'allaq. Kalau mubram sama dengan hak azali. Kalau mu'allaq antara dua jalan, satu yang sama dengan azali. Dah. Mana hakikinya? Hakikinya Allah yang mengetahui, yang menentukan segala-gala. Takkan ada berubah gitu gini pula. Mana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Jiwa Allah ni macam kita, sekali gitu sekali gini. Kita betul lah. Kita merancang, kita menetap satu perkara, kita buat kerja separuh jalan, terkadang kita terpaksa kena ubah perancangan kita. Sebab apa? Sebab ilmu kita terhad. Ni semua benda tak boleh fikir ni. Ini benda gaib belaka. Hak di ilmu Tuhan hanya Allah mengetahui. Hak di lauh mahfuz pun itu gaib bagi kita ni. Hak di catatan budak umur 4 bulan pun lahir dia pun gaib, tak nampak pun catatan malaikat yang malaikat catat di budak umur 4 bulan. Itu semua perkara yang gaib. So dia fikirlah hak mana hak mubram, hak tu putus dah, hak mana hak mana mu'allaq. Kan berdoa kan saja kan. Hidup mikir tu berdoa lah senang. Ada mikir waktu berdoa tu ibadah. Sebagai hamba berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mari di hatinya rajin berdoa, sungguh berdoa. Mudah-mudahan ada bahagian lah tu. Tuan susun dekat asbab. Asbab mana kita jadi sungguh berdoa, tak putus asa. Dan kita pula menaruh menaruh zon yang baik kepada Allah. Nampak pada asbab yang tersusung tu, mungkin mudah-mudahan ada bahagian di hadapan. Itu je lah. Ni ada orang bawa sampai peringkat, kalau kata berdoa boleh mengubah takdir, berdoa boleh memanjangkan umur, hubung satu rahim boleh memanjangkan umur. Itu semua ketentuan mu'allaq di lauh mahfuz. Ada orang jauh dia kata kalau berdoa ni dengan tarikh nak mati tu 40 hari dah dekat dah, Tuhan tak boleh ubah dah lah. Kalau berdoa tu awal-awal, Tuhan boleh ubah. Ni lepas daripada tahu sakit berat, kira-kira dengan ketentuan Allah ni 40 hari lagi mati, ya Allah panjanglah umurku, ya Allah. Tuhan tak panjang dah lah. Sebab apa? Sebab minta last minute. 40 hari dah nak mati baru minta. Jangan suka dia hiking ni. Jangan suka. Ni dia hiking. Baru dia orang pula sebut nama dia Hakim. Betul. Lepas tu dia kata tak pernah jumpa budalan tu, cari lah. Cari dah. Jadi rakaman-rakaman lama-lama cari kan. 40 hari. Kalau minta tu 40 hari dah nak matinya, tidak akan dipanjangkan umur. Kalau minta awal-awal, dipanjangkan umur. Macam sama-sama kita tau. Nak minta tolong. Dia mari minta tolong last minute. Kalau minta tolong awal-awal, kita boleh hejah. Kita boleh tolong dia. Dan sekarang ni mari last minute, saya pun tak boleh tolong dah awak ni. Sebab apa awak tak mari awal-awal minta? Ni ada kerja kosong ni. Ada kerja kosong. Dia mari minta tolong kita, mari last minute. Nak hejah ke mana lagi dah? Kalau mari awal-awal, kita orang dalam kan, kita boleh hejah lah. Dia dapat kerja kosong tu. Jadi Allah macam tu juga. Ada satu kiangnya guru lah. Guru juga, dia mengajar Quran apa semua.
Saya faham gini dia kata takdir mu'allaq ni. Tuhan nak tengok dia. Siapa masa tengok orang ni hubung silaturahim atau tidak. Kalau orang ni hubung silaturahim, umurnya akan ditambahkan. Kalau orang ni tidak hubung silaturahim, umurnya setakat tu je lah. Dah kerja balang orang je. Umur ada setakat tu berpasdang dah. Habis orang dah dibalang. Jadi nak tambah umur orang lagi dah. Kalau tambah umur lagi ke dia, nak balang orang mana lagi? Habis dah orang ni nak balang. Tak boleh balang dah. Sesat dah kerja dia balang. Sebab apa habis dah dia balang. Maka Tuhan pun tak panjang umur. Tapi kalau sampai masa, dihubung silaturahim, tu akan panjang umur dia. Tuhan nak tengok sampai masa. Sampai masa dia tu, hubung silaturahim, tu akan panjang umur. Kalau sampai masa dia tidak hubung silaturahim, dia balang orang, Tuhan pun setakat umur ada tu padang dah. Jadi Tuhan ni macam mana? Siapa kena tengok siapa masa? Mana ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara? Kalau macam kita ya sungguh. Macam mana tu? Tengok siapa masa lah, tengok macam mana. Kita nak tak boleh tengok siapa masa. Sebab tengok siapa masa? Sebab kita tak akan datang macam mana. Kita berkata tengok siapa masa. Kalau siapa masa dia baik, kita akan beri. Siapa masa dia tak ada baik, saya beri ya. Sebab apa? Sebab kita ilmu tak ada. Benda yang akan datang. Jadi sekarang ni Allah nak tunggu dulu. Tengok siapa masa, hubung silaturahim, Allah akan panjangkan umur. Kalau tidak hubung silaturahim, Allah Ta'ala tidak akan panjang umur dia. Dia kata Tuhan tunggu siapa masa. Nak tengok siapa masa dia ke mana pasal buat orang ni. Tak tahu belum. Itu semua simple saja. Allah yang bersifat iradah, muafakat dengan ilmu, telah menentukan, telah menetapkan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala.